Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Ismail Azin, Farid Misbah, Umu Fatih, Lun Mezu, Nazira, Nurliza Idrus, Haji Hamidah, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang mulia Tengku Murni. Kita berada pada ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, 14, 15, 16, 17 pada malam ni. Bagi tuan-tuan Miki Tafsir Ibn Katsir, jangan lupa buka jilid yang ke-10 ya, dalam tafsiran surah Nuh, iaitu surah yang ke-71. Ya. Jadi bagi tuan-tuan Miki Tafsir Ibn Katsir, jangan lupa sila buka jilid yang ke-10 bagi tuan-tuan yang telah memiliki ada di tangan tafsir Quran ke terjemahan Quran ke, boleh rujuk surah Nuh dalam juz yang ke-29 ya. Di firman Allah SWT ayat yang ke-13 seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. صدق الله العظيم. Salam Ustaz Zawawi. Ya. Kita lihat sama terjemahan ayat yang ke-13 ke atas iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal dia sungguhnya telah menciptakan dalam beberapa tingkatan kejadian? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan dari tanah dengan sebaik-baiknya. Ya, ini adalah ayat yang menceritakan lagi tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat sama terjemahan dalam penjelasan oleh Imam Ibn Katsir ya. Ayat yang ke-13 iaitu bila Allah Taala mengingatkan, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kamu tidak percayakan kebesaran Allah, maksudnya keagungan Allah. Demikian dikemukakan oleh Ibn Abbas, Mujahid dan juga Ad-Dhahhak. Dalam tafsir Al-Baghawi, ini tafsir Al-Baghawi ada di tangan saya tuan-tuan yang memiliki kesempatan untuk baca tafsir Al-Baghawi, ini antara tafsir yang paling menarik, kerana Imam Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil adalah seorang ulama yang berwibawa. Beliau dipanggil sebagai Muhyi Sunnah, yang mana menghidupkan sunnah dalam tafsirannya. Beliau tidak akan lekang daripada hadis-hadis yang menjadikan rujukan. Jadi inilah kitab pengarang kitab Syarhus Sunnah. Imam Baghawi sangat bertitikkan bab-bab hadis dalam penilaian dan penjelasan kepada ayat-ayat yang dihuraikan olehnya. Jadi kata beliau bila merujuk kepada ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kamu tidak mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala kehebatan yang daripadanya? Kata seorang ulama tafsir iaitu Ibn Kaisan, ini namanya Tawus bin Kaisan. Beliau ni nama sebenarnya Zakwan bin Kaisan. Zakwan bin Kaisan ini merupakan seperti disebut oleh Imam Az-Zahabi dan Syiar Alamin Nubala, ulama yang terkemuka ni yang telah wafat tahun 106 Hijrah. Maknanya ketika itu Imam Syafi'i baru berusia setahun, tuan-tuan, setahun ataupun 2 tahun. Jadi untuk tuan-tuan, Imam Tawus bin Kaisan ni salah seorang ulama yang wibawa, yang terkemuka, seorang tabi'i dalam level tabi'i yang sempat belajar daripada sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Yaman, dan seorang yang sangat berani untuk menegur apa-apa yang berlaku kesilapan dalam pentadbiran kerajaan dan juga khalifah. Pernah sekali Muhammad bin Hajjaj Al-Saqafi, iaitu saudara kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi, Muhammad bin Yusuf Al-Saqafi ini merupakan seorang pemimpin yang lebih zalim daripada abangnya Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi yang berkuasa di Yaman, dilantik oleh abangnya untuk menjadi pemimpin di Yaman. Selepas beliau berjaya membunuh Abdullah bin Az-Zubair dalam satu pemberontakan berlaku di Mekah ya, maka Muhammad bin Yusuf Al-Saqafi ini telah pun dilantik menjadi penguasa di Yaman. Maka datanglah Tawus bin Kaisan ini untuk memberikan nasihat. Sungguh berani Tawus bin Kaisan ini, tuan-tuan. Itu beliau ketika bercakap dengan datang jumpa dengan Muhammad bin Yusuf Al-Saqafi yang merupakan pemimpin yang zalim yang berkuasa di Yaman ini, maka dia memberi kepada Tawus bin Kaisan
sejumlah wang yang besar untuk merangkapnya, untuk menjadikannya tunduk kepada arahan kepimpinannya, tetapi Tawus bin Kaisan ni enggan untuk menerima. Keberanian luar biasa dan menegur dengan kata-katanya di hadapan Muhammad bin Yusuf ni, ditegur dengan mengatakan bahawa ketahuilah olehmu, antara beliau menyebut nasihat-nasihat yang sangat menakutkan kepada Muhammad bin Yusuf Saqafi, padahal Muhammad bin Yusuf ni adalah seorang yang sangat kejam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dia dengan beraninya menegur, mengatakan tentang menjadi kepimpinan ni mudah untuk masuk neraka, dan neraka yang paling bawah itu adalah untuk pemimpin yang zalim, yang bersifatan terhadap rakyatnya. Kalaulah ada orang-orang soleh yang berani sepertinya untuk menegur kepimpinan dan bukan jadi pengampu, tuan-tuan ya. Ini Tawus bin Kaisan tidak pernah mengambil apa sekalipun maslahah, orang Melayu panggil muslihat, dari sudut kepimpinan, dari sudut kepimpinan yang ada pada masa itu, walaupun mereka sangat menghormatinya, untuk mengambil habuan dunia jauh sekali. Dia hidup dengan serba zuhud, tuan-tuan. Jadi Tawus bin Kaisan ni berkata ketika mentafsirkan ayat ini, kata Imam Al-Baghawi, maksud beliau bahawa ma lakum la tarjuna fi ibadatillahi an yuthibakum ala tawqirikum iyahu khairan. Mengapa kamu tidak mengharapkan dalam kamu beribadah kepada Allah ini untuk Allah memberi kepada kamu kebaikan-kebaikan. Jadi ayat yang sedang kita bincangkan ini, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, ada perbincangan panjang lebar oleh para ulama dalam konteks ayat ini. Kebanyakannya mengatakan, mengapa kamu tidak merasa takut terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mampu kenakan kepada kamu. Cuma dalam konteks ini ada pendapat yang menarik daripada Al-Imam Az-Zamakhsyari yang menjelaskan bahawa maksud kat sini bahawa di sini kalau kita lihat, ia merujuk kepada perkataan raja. Raja ni bererti mengharapkan. Mengharapkan, dan dia mengandungi juga makna di situ, makna takut. Iaitu satu peristiwa yang berlaku pada zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ni adalah seorang ulama yang terkemuka di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Pada hari tuanya datang golongan yang dipanggil sebagai Khawarij. Khawarij ini maknanya golongan yang pernah keluar daripada ketaatan terhadap Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyokong Sayyidina Ali. Tapi bila Sayyidina Ali ada persisihan faham dengan Muawiyah, dan kemudian Sayyidina Ali telah mengalah kepada Muawiyah dalam peperangan yang kita tahu, peperangan yang berlaku di antara Nabi SAW dengan Muawiyah itu, maka golongan yang menyokong Sayyidina Ali telah keluar dan menamakan diri mereka sebagai Khawarij. Jadi antara ketua golongan Khawarij ini adalah Nafi' bin Azraq. Nafi' bin Azraq ni telah datang ke Mekah untuk menyanggah ayat-ayat Quran dan juga menanyakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia pernah belajar daripada Abdullah bin Abbas sebenarnya ketika berada di Kufah sebelum itu. Tapi kemudian Nafi' bin Azraq ini mengambil keputusan untuk menjadi ketua. Dia seorang yang alim dalam mazhab golongan Khawarij ini. Dia bertanya kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang apakah maksud ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara yang ditanya adalah perkataan malakum la tarjuna lillahi waqara. Bahawa Nafi' bin Azraq ini, kita pun tak tahu apa niat dalam hatinya, tapi soal-soal dikemukakan kepada Abdullah bin Abbas itu bagi menjelaskan ayat Quran. Dia bertanya seolah-olah macam meragui, benarkah ayat yang digunakan dalam Quran itu merupakan ayat-ayat Allah SWT yang datang daripada bahasa Arab ataupun dia merupakan dakhil. Dakhil ni berarti perkataan-perkataan import. Semua bahasa yang ada di dunia memang mengambil bahasa lain untuk hidup. Dalam bahasa Melayu kita banyak perkataan bahasa Arab yang ada. Bahkan banyak perkataan bahasa Cina yang ada. Betul tuan? Sifu lah, taiko lah, contoh kan. Apalagi kautim lah. Ini kita pinjam daripada bahasa Cina dan mudah untuk menerang kepada kita satu keadaan yang kita bahasa Inggeris sebenarnya banyak ambil daripada bahasa Perancis, bahkan ada ambil daripada bahasa Jerman. Begitu juga bahasa Arab, ketika sebelum diturunkan Al-Quran, orang Arab telah pun mengambil perkataan-perkataan dari Parsi, contohnya perkataan istabrak, sundus. Jadi dalam konteks ayat ni yang sedang kita bincangkan, ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara, bahawa kata para ulama tafsir kat sini, bila Abdullah bin Abbas ditanya oleh Nafi' bin Azraq, bagaimana maksud perkataan la tarjuna lillahi waqara ni, maka penjelasan yang dikemukakan, tarjun maknanya mengharap. Kata Imam Az-Zamakhsyari itu memang berkata bahasa Arab, raja yarju, raji. Kalau kita kata orang mengharap rahmat Allah, raji ila rahmati rabbi, contohnya. Jadi ini digunakan untuk menggembirakan, menampakkan
tentang kesan baik daripada perbuatan yang mereka lakukan, amal-amal dalam peranan dan juga perolehan ganjarannya. Dan juga perkataan yang lain yang Allah gunakan dalam surah Ma'arij yang lalu, contohnya perkataan tamak iaitu mengharapkan. Jadi kat sini kata Imam Al-Biqai, penjelasan konteks ayat ini, kata susunan yang ada di surah synchronization di antara surah Ma'arij dengan surah Nuh. Kalau kita perhatikan dalam surah Ma'arij Allah menggunakan perkataan tamak, maka dalam surah Nuh yang berikutnya Allah menggunakan perkataan tarjun, yang mengingatkan bahawa tidak ada satu sebab pun yang menjadikan seorang itu memperoleh ganjaran daripada Allah SWT melainkan rahmat daripadanya. Jadi kata Imam Al-Fakhrazi dalam tafsir yang dipanggil sebagai tafsir kabir itu, Mafatihul Ghaib, bahawa Nabi Nuh AS dilecehkan oleh umatnya, oleh kaumnya. Jadi ayat ini memerintahkan supaya mereka menghormati baginda, seakan-akan mengatakan kepada mereka, kata Imam Fakhrazi, bahawa memerintahkan mereka untuk menghormati Nabi yang mulia ini, Nabi Nuh. Kalau kamu menghormati Nabi Nuh dan tidak melecehkannya, maka itu merupakan satu penghormatan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapalah kamu tak melakukan perkara tersebut? Jadi ada juga yang memahami perkataan tarjun ini dalam erti mana takhafun. Sebahagian mereka menggunakan perkataan tarjun dengan makna takhafun, kata Abdullah bin Abbas dalam soalan yang disemak oleh Nafi' bin Azraq yang saya ceritakan tadi, ketua golongan Khawarij yang datang dari Iraq ini untuk bertanya kepada Abdullah bin Abbas dalam satu musim haji tentang ayat-ayat yang mengelirukan beliau, yang beliau tanya asal usulnya pernah tak digunakan oleh orang Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, antara topik yang penting yang menjadi penekanan untuk memahami Quran sebelum kita tadabbur, kita kena belajar syair jahili. Syair-syair ni puisi-puisi zaman jahiliah yang menerangkan bahasa Arab itu supaya bila kita faham, baru kita faham Quran. Kerana saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan, tafsiran Quran ini sama ada daripada Nabi SAW, sedikit, kebanyakannya memang orang faham itu kerana ia berasal daripada bahasa-bahasa Arab yang semua orang memahaminya. Saya telah ceritakan bahawa bahasa Arab yang turun dengan 7 lahajat, dengan dibaca dengan 7 qiraat. Maknanya 7 kabilah yang utama di negara Arab, kebanyakannya merupakan bahasa Quraisy. Jadi diambil juga, diraihkan juga penggunaan bahasa kabilah yang lain. Dengan datangnya Al-Quran itu, maka orang Arab pun bersatu kerana mereka menggunakan bahasa standard. Ini dipanggil sebagai sab'ul lughat ataupun sab'ul lahajat ataupun qiraat. Jadi dimaksudkan turunkan bahasa Al-Quran itu dengan 7 bahasa. Jadi ini maksudnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila kita belajar syair-syair Arab, barulah kita faham bagaimana yang dimaksudkan dengan ayat-ayat Allah SWT ni, penjelasannya, penggunaannya. Nabi tidak mentafsirkan keseluruhan Quran kerana bahasa itu difahami oleh orang Arab. Semua bahasa difahami mereka, kecuali ada sedikit Nabi terangkan. Ada yang mereka perlukan kepada ahli ilmuwan untuk menerangkannya. Macam saya pernah cerita pada tuan-tuan ketika mereka membaca ayat berkaitan dengan pencuri itu, tiba-tiba bila salah baca di hujungnya, seorang Arab Badui membetulkan, tak betul ayat ini, kamu baca salah. Mereka pun terkejut, rupanya betul, mereka tersilap, tertukar perkataan. Kerana dalam konteks ayat itu, keserasian tidak boleh berlaku dengan sifat Allah diceritakan di situ, padahal dia menceritakan hukuman. Yang keempat tuan-tuan, bahasa Al-Quran ini tidak difahami kerana ia merupakan bahasa yang bersifat satu yang ista'asara bihillah. Allah SWT merahsiakan kefahaman terhadapnya. Ini panggil ayat mutasyabihat. Termasuklah Fawatihus Suwar, permulaan surah yang telah kita bincangkan pada awal surah Sajdah yang lalu. Alif Lam Mim, Ha Mim, contohnya Kaf, Ha Ya Ain Sad, Alif Lam Mim Ra. Ini semua tidak ada penjelasan daripada Nabi SAW kerana ini merupakan perkara-perkara mutasyabihat. Mutasyabihat ni berarti perkara yang dirahsiakan oleh Allah SWT, pengetahuan tentangnya kita tidak tahu. Ketika diturunkan Quran, orang Arab yang terkemuka dengan penggunaan bahasa yang sangat indah pun kagum dengannya. Mereka tidak mempersoalkan kerana bungkamnya mereka melihat gubahan yang sangat indah itu. Baik, sebelum terlupa tuan-tuan, saya menyampaikan pesan penaja. Dapatkan Hafiz Sauda Birkah yang boleh tuan-tuan nikmati pada musim-musim sekarang, mencari perlindungan berasaskan kepada Quran, kepada hadis yang digalakkan Nabi SAW. Mudah-mudahan padanya ada rawatan dan juga penjagaan daripada penyakit-penyakit bahaya. Hafiz Sauda Birkah, dapatkan daripada Zan Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Alan Mufawas Ruqyah Samad. Tolong share video ni kepada teman lain. Dapatkan daripada Zan Travel, Birkah Hafiz Sauda, yang disebut dalam hadis Nabi SAW sebagai bijirin
keberkatan. Mudah-mudahan padanya ada rawatan semua penyakit, tak boleh tidur malam, kurang susu, mudah sesama. Kerana hadis mengatakan ia rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Dapatkan daripada Zazan Travel kerana ada banyak hadiah menanti anda. Anda beli pada Zazan Travel ada berbagai-bagai hadiah. Hanya di Zazan Travel. Jadi kembali kita kepada perkataan ini tadi, bahawa tarjun, kata Ibn Abbas, dia mengandungi makna takhafun. Dia surat yang tersirat di sebalik yang tersurat. Bila memahami bahasa Arab itu berasaskan kepada penggunaan orang-orang Arab, ada kalanya perkataan tarjun di sini berarti takhafun, kata Abdullah bin Abbas. Penjelasan kepada Nafi' bin Azraq yang bertanya kepada beliau tentang maksud ayat ini. Ada banyak lagi soalan dikemukakan Nafi' bin Azraq. Maka Abdullah bin Abbas yang cekap, yang faqih, yang mufassir, yang alim, alamah ini telah pun membuktikan daripada penggunaan syair-syair jahili bahawa perkataan-perkataan Quran sebenarnya berasal daripada kata-kata penggunaan dan tidak asing daripada penggunaan orang-orang Arab dalam tutur kata mereka sebenarnya. Jadi mengapa kamu tidak takut kepada Allah yang memiliki kebesaran dan kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman pada kamu? Mengapa kamu tidak mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT dan takut akan hukumannya? Ini seperti disebut oleh para ulama tafsir, perkataan yang dimaksudkan dengan tarjun itu mengandungi berbagai-bagai makna, ya. Apa pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ashur dan tafsirnya. Ini antara tafsir menarik, Tahrir dan Tanwir. Ulama terkemuka dari utara Afrika ni, dari Tunisia ini, menjelaskan makna أما قوله لله فالأظهر أنه متعلق بترجون ويجوز في بعض التأويلات الماضية أن يكون متعلقا بوقارا إما تعلق فاعل المصدر تعلق فاعل المصدر بمصدره وتكون اللام في قوله لله لشبه الملك أو الوقار الذي هو تصرف الله في خلقه إن شاء أن يوقركم أن يكرمكم بالنعيم. Jadi seperti yang telah dinyatakan kat sini, mana mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya, kebaikannya, pemberiannya. Jadi kalau kita lihat dalam balagha, apa yang digunakan oleh perkataan Al-Quran di sini, ada satu namanya sajak murassa'. Sajak murassa' ni berarti, tuan-tuan, penggunaan dalam ayat-ayat ni kita perhatikan di hujungnya dia bunyi midrara, anhara, waqara, atwara. Kalau syair dipanggil qafiyah, tapi kalau ayat Quran ataupun nathar, maka keserasian yang terdapat pada ayat-ayat di hujungnya bunyinya dengan lantunan bunyi yang sama ini adalah satu bentuk keserasian yang sangat mengagumkan dalam i'jaz lughawi kepada Quran. Jadi bila kita belajar bahasa Al-Quran, kita akan lihat ni daripada huraian sebelum ni, yusilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Rayan. Kemudian ma'alakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Tengok kan? Jadi ini dipanggil sebagai sajak murassa'. Ni satu bab dari sudut penggunaan perkataan yang menepati keserasian luar biasa dari sudut penggunaan pilihan perkataan ini, bukan berlaku secara kebetulan, tuan-tuan. Jadi ini dipanggil dalam bahasa Arab sebagai sajak murassa'. Itu kata-kata yang dari sudut akhirannya sama, diletakkan sedemikian, dipilih oleh Allah SWT untuk menjaga keserasian yang sangat luar biasa. Baik, Jadi maksud kat sini lagi, mengapa kamu tidak takut atau tidak berharap keagungan, pengagungan, penghormatan? Maksud ayat ini, jika kita fahami tidak berharap, mengapa kamu dalam kondisi di mana kamu tidak mengharapkan keagungan Allah kepada kamu untuk mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi keyakinan diungkapkan dengan harapan yang mencakupi makna zon. Zon ni makna dugaan. Yang paling rendah adalah untuk menguatkan makna. Jadi tuan-tuan dimuliakan, di ayat ini menunjukkan kepada kita tentang dialog yang berlaku di antara Nabi Allah Nuh AS dengan umatnya yang degil, yang ingkar, yang menolak selepas Nabi Nuh menyampaikan kepada mereka pesan demi pesan ni, tuan-tuan. Kemudian Allah menjelaskan, wa qad khalaqakum atwara, padahal Dia telah menciptakan kamu dalam banyak tingkatan. Jadi kalau kita lihat asal usul kejadian manusia ini yang menyebabkan keislaman, ramai orang bijak seperti Dr. Maurice Bukai dalam bukunya penghuraian tentang Quran, Bible dan juga sains menunjukkan bahawa bagaimana tidak ada satu deskripsi yang lebih lengkap
daripada Al-Quran dalam penceritaan kejadian manusia itu. Bagaimana Nabi kita SAW telah pun membacakan ayat ini kepada orang Arab. Mereka kagum pada keindahan bahasa pada masa itu, dan zaman berzaman setiap hari ada pembuktian kebenaran Quran itu, berbeza daripada kitab-kitab samawi yang lain yang tidak terpelihara isinya. Kadang-kadang dalamnya terdapat benda-benda yang bercanggah dengan akal yang murni. Tiba-tiba dalam Quran menunjukkan pembuktian sains ini, tuan-tuan, sebelum ahli sains kurun ke-20 menemui penjelasan tentangnya. Quran telah menguraikan lebih awal. Jadi penciptaan manusia ni mula daripada nutfah, iaitu titis mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian segumpal daging. Ini yang dikemukakan Ibn Abbas, Ikrimah, Qatada, Yahya bin Rafi', As-Suddi dan juga Ibn Zaid. Ya. Kemudian datang firman Allah Ta'ala, alam tara wa kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, iaitu satu di atas tingkatan yang lain. Jadi langit ni pun satu benda yang misteri. Bumi ni bulat kan. Kalau kita kat kutub utara melihat langit di atas kita, orang kat kutub selatan melihat langit di bawahnya pula. Berarti kalau ikut logik akal, langit yang berada di atas kita tu berada di bawah tapak kaki orang kat kutub selatan. Kalau kita berada kutub utara, betul kan? Dan langit berada di atas kepala orang di kutub selatan itu berada di bawah tapak kaki kita yang berada di bahagian utara. Ya, jadi inilah keajaiban langit yang kita pun tidak faham, tuan-tuan. Jadi as-sama' merujuk kepada benda yang tinggi yang berada di atas kita. Jadi kemudian Allah menjelaskan langit ini bertingkat-tingkat rupanya. Dan dalam peristiwa Isra' Mi'raj kita mengetahui daripada hadis-hadis sahih, Nabi SAW telah pun menaiki langit 7 petala itu untuk jumpa dengan saudara-saudara Nabi SAW di kalangan para anbiya alaihissalam. Jumpa dengan bagaimana Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim AS langit yang terakhir sebelum Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Ya, dan inilah dia kehebatan yang ada pada penjelasan daripada Al-Quran Karim yang manusia tak mampu nak gapai pada hari ini, tuan-tuan. Kemudian Allah menjelaskan lagi dalam firman-Nya berikut, wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Allah menjadikan bulan itu bercahaya dan matahari itu sebagai lampu yang menerangi. Ini ayat turun 1400 tahun yang lalu, membuktikan bahawa di sini matahari umpama sumber cahaya dan bulan adalah sebagai pemantul cahaya rupanya. Ini baru terbukti. Kerana dalam konteks saya ini, siraj yang dimaksudkan oleh Allah SWT adalah satu punca cahaya, sumber cahaya. Jadi bila kita memahami ayat ini, bahawa menjadikan matahari sebagai siraj ini boleh kita anggap sebagai sumber cahaya macam pelita. Menjadikan bulan padanya mengisyaratkan adanya perbezaan antara matahari dan bulan. Matahari Allah jadikan sebagai pelita, iaitu memiliki daripadanya sumber cahaya, manakala bulan dijadikan bagaikan sedangkan bulan tidak dijadikan sebagai pelita, tidak dianggap sebagai sumber cahaya. Ini berarti bulan bukanlah planet yang memiliki cahaya pada dirinya, tetapi ia memantulkan cahaya. Jadi pembuktian Quran ini terbukti dari sudut kajian sains kemudian bahawa bulan bukan mengeluarkan cahaya, ia hanya memantulkan cahaya matahari. Alangkah hebatnya penggunaan yang digunakan oleh Quran, tuan-tuan, antara siraj dan juga nur. Siraj berarti sumber cahaya, pelita ibaratnya membekalkan cahaya, manakala bulan pula adalah pemantul cahaya. Jadi kita nanti ada peluang kita akan baca dalam surah Yunus pula bagaimana Allah menceritakan lebih lanjut tentang gambaran ini. Kemudian datang ayat ke-17, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Jadi setelah Allah menceritakan penciptaan langit, kemudian bercerita pula dengan langsung kepada pertumbuhan manusia. Jadi ayat ini menyatakan bahawa di samping langit, matahari dan bulan yang Allah ciptakan, Allah menumbuhkan kamu daripada ayah kamu Adam. Perkataan digunakan sini anbatakum. Anbatakum kalau kita belajar bahasa Arab, anbatakum inbata. Ya, jadi kalau sebut perkataan anbatakum ni gunakan untuk mengingatkan tentang penciptaan Nabi Adam daripada tanah. Kerana Nabi Adam memang dijadikan daripada tanah. Dan makanan-makanan Nabi Adam pun semua daripada tanah. Pokok-pokok datang daripada tumbuh daripada tanah, buah-buahan datang daripada pokok daripada tanah. Binatang makan daripada rumput daripada tanah. Jadi mengisyaratkan keperluan manusia kepada makanan yang terdapat di permukaan bumi. Jadi menggambarkan tentang pertumbuhan fizik manusia dan perkembangan jiwanya banyak bergantung kepada tanah itu sendiri menjadi sumber kepada kehidupan. Jadi perkataan nabata, kalau kita belajar bahasa Arab, ini bukanlah masdar dari perkataan anbatakum.
Kalau disebut Allahu anbatakum minal ardi inbata. Anbata dia punya masdar dia inbata, af'ala wazannya if'al. Tapi kenapa Allah gunakan anbatakum minal ardi nabata? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut bahasa Arab, perkataan nabata ni berasal daripada fi'il nabatum. Jadi kat sini bagaikan menyatakan bahawa Allah menumbuhkan kamu dari tanah sehingga kamu tumbuh dengan penumbuhan yang sangat menakjubkan, mengagumkan. Pemilihan redaksi ini, kata Imam Biqai dalam Nazm Durar, adalah untuk mengisyaratkan betapa mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal manusia itu adalah penciptaan dari tiada. Di sini permulaan sekaligus pembuatan satu yang baru, belum dalam contoh sebelumnya. Jadi boleh juga kata maksud Imam Biqai di sini, ayat ni difahami mengandungi ihtibak. Ihtibak ni satu kaedah dalam bahasa Arab yang tidak menyatakan satu itu kerana dah ada satu asas yang menceritakan perkara yang dekat dengannya. Jadi ihtibak ni iaitu menyebut satu kerana telah ada kalimah yang mengisyaratkan tentangnya. Jadi kalau Allah dah sebut Allahu anbatakum minal ardi nabatan, walaupun nabatan tu bukan masdar daripada anbatakum, tetapi difahami anbatakum masdarnya inbatan dan dia merujuk kepada makna yang sama. Ini bahasa Arab dipanggil sebagai ihtibak. Ya. Baik. Jadi seterusnya, pada ayat ini tidak disebut masdar perkataan anbata, iaitu inbatan, kerana sudah ada perkataan nabatan yang merujuk kepada masdar perkataan nabata. Jadi di sini nabata yang kita fahami dari sudut bahasa Arab maknanya tumbuh, tidak disebutkan kerana sudah ada masdar dari anbata iaitu inbatan. Inilah dipanggil sebagai ihtibak. Jadi sepatutnya kalau kita belajar bahasa Arab, Allahu anbatakum minal ardi inbatan, ataupun Allahu nabatakum minal ardi nabatan. Tapi kenapa pula Allahu anbatakum minal ardi nabatan, bukannya anbatakum minal ardi inbatan ataupun nabatakum minal ardi nabatan? Jadi di sini namanya ihtibak. Kerana perkataan nabatan ini merujuk kepada satu kejadian yang lebih kompleks. Jadi diumpama pokok tumbuh, tapi pokok itu tumbuh kalau kita perhatikan tidaklah sekompleks manusia. Manusia lebih kompleks daripada pokok sebenarnya, dengan sel-sel ada pada badannya, sistem badannya, kromosom dalam badannya, apa lagi boleh kita lihat, sel-sel dalam badannya. Maka ini lebih kompleks dari pokok, dengan akalnya, sistem badannya. Kalau kita punya sistem badan menyatakan, doktor mengatakan bahawa suhu badan kita 36 darjah Celsius sihat sebenarnya, naik 1 degree saja seorang itu kena demam, turun 1 degree mungkin dia orang mati. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Jadi itu maknanya perkataan nabatan ni merujuk kepada satu bentuk kejadian yang sangat luar biasa, satu bentuk penciptaan yang sangat kompleks. Jadi kalau kata anbatakum tu umpama pokok yang kamu lihat penumbuhannya, umpama anak-anak kecil itu dilahirkan dari merangkak-rangkak, kemudian dia boleh jalan jatuh, kemudian dia berlari, kemudian dia membesar, dia meninggi, melihat progres dirinya, perkembangan itu. Kamu lihat ibarat pokok yang kamu tanam membesar, tapi lebih kompleks dari pokok. Itu sebab perkataan anbatakum dia dihadiri selepasnya oleh perkataan nabatan. Gitu maksudnya tuan-tuan ya. Syekh Qutb menggariskan dalam tafsirnya fi Zilal Quran, ayat ini menggambarkan manusia ditumbuhkan dari tanah. Itu sebab Allah menggunakan perkataan anbatakum. Seperti Nabi Adam AS diciptakan daripada beberapa tempat di permukaan bumi, tanah-tanah yang dikumpulkan. Dan saya pernah cerita kepada tuan-tuan dalam surah Sajadah yang lalu, bagaimana kematian berlaku dan dipilih malaikat Israel untuk menjalankan tanggungjawab itu. Jadi kita telah bincangkan bagaimana kejadian manusia itu daripada tanah-tanah yang dikutip daripada tempat-tempat berbeza di permukaan bumi, untuk menjadikan manusia itu dengan kulit yang beza, dalam bentuk kejadian yang beza, ketinggian yang beza, rambut, iras yang berbeza dari sudut hidung dan sebagainya, tuan-tuan ni. Jadi kata yang digunakan ini berulang ditemui dalam Quran. Contohnya kata Syekh Qutb dalam tafsirnya fi Zilal Quran, Allah menyebut dalam surah Al-A'raf ayat ke-58, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang baik, tanah-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanah-tanamannya hidup merana. Ada perkataan yang Allah gunakan sini nabatuhu, dia berarti pokok. Jadi kesaksian di antara ayat ke-17 surah Nuh yang kita sedang bincangkan ini bagi menampakkan asal-usul manusia dicipta dari tanah. Ayat ni bila dibincangkan di sudut tasawuf, melahirkan dalam diri kita sifat rendah, tawaduk,
supaya tidak ada takabur kerana kita berasal dari tanah yang berada di bawah tapak kaki untuk dipijak. Kalau orang tu mengkaji dari sudut sains, maka mereka akan menemui dari sudut yang lain. Kalau kita bincang dari sudut bahasa Arab, kita akan kaji daripada aspek yang lain. Maka inilah keluarbiasaan yang terdapat dalam perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah dalam Quran, tuan-tuan. Ijaz Quran dari sudut lughahnya. Jadi penggunaan kata ini mengisyaratkan bahawa pertumbuhan manusia sama dengan pertumbuhan tanaman, seperti yang saya jelaskan tadi, kata Syed Qutb dalam tafsirnya. Dari satu sudut lain menunjukkan kesatuan asal-usul kehidupan di atas bumi ini, bahawa manusia serupa dengan tanah-tanaman. Dari unsur pokok-pokok itu dimakan, berkembang, manusia jadi sehingga manusia adalah tumbuhan dari spesies makhluk yang Allah jadikan di muka bumi. Allah menganugerahkan manusia ni kehidupan sebagai menganugerahkan tumbuhan, kehidupan yang serupa. Keduanya terhasil daripada bumi dan keduanya mendapat apa kita panggil sebagai, nak istilahkan, menyusu daripada ibu yang sama. Pokok-pokok daripada tanah, manusia pun daripada tanah juga. Kesamaan yang ada. Jadi di sini bila Allah bawakan perkataan anbatakum ini sangat tepat supaya manusia realize asal usulnya. Demikianlah keimanan menciptakan dalam jiwa si mukmin pandangan yang sebenarnya terhadap kehidupan. Kata Syed Qutb, jadi hubungannya dengan bumi, hubungan dengan seluruh makhluk yang lain, merupakan gambaran dalamnya terdapat ketelitian ilmu pengetahuan sekaligus dari sudut perasaan kerana dia bersumber hakikat hidup yang sama. Inilah dia keistimewaan pengetahuan yang unik daripada Al-Quran. Bila Al-Quran mengingatkan kepada kita tentang asal usul kejadian kita, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ya, jadi inilah dia yang boleh kita bincangkan pada malam ni. InsyaAllah malam esok kita akan sambung ayat ke-18 dan 20. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kefahaman daripada ayat-ayat yang indah ni. Dan kita dapat berkenalan pada malam ni dengan seorang tokoh tafsir yang terkemuka, Taus bin Kaisan, yang nama asalnya Zakwan bin Kaisan, tokoh tabi'i dari kalangan anak-anak murid para sahabat Nabi yang berada di Yaman, seperti yang kita pelajari Musa Asy'ari, Muaz bin Jabal. Ini adalah anak yang dididik daripada madrasah sahabat-sahabat Nabi yang pernah berada di Yaman. Lahirlah seorang nama Taus bin Kaisan. Dia panggil Taus ni kerana gelarannya macam ibaratnya crown, tuan-tuan. Memang sesuai lah beliau ni, Zakwan dipanggil dengan Taus kerana ia dianggap sebagai seolah-olah macam burung merak kepada para ulama bagi menggambarkan kehebatan ilmunya, keindahannya, kebijaksanaannya, keberaniannya. Kita dah kenal beliau bagaimana beliau menjelaskan perkataan yang Allah Taala nyatakan kat sini tadi. Ya, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Dan begitu juga kita telah fahami maksud perkataan anbatakum di sudut bahasa Arab daripada datang perkataan anbata, menumbuhkan, kerana manusia disamakan dengan pokok-pokok supaya mereka sedar asal-usul mereka. Cuma di hujung tu ada ihtibak. Allah tidak menggunakan anbatakum inbatan, Allah menggunakan anbatakum nabatan bagi memperlihatkan kepada manusia walaupun dia sama pokok kejadiannya, tapi dia lebih kompleks, lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi ada kesedaran itu, kita kena banyak bersyukur kepada Allah SWT dan kena menyadari kedatangan kita dengan misi dan juga tanggungjawab yang tertentu yang kita kena laksanakan. Baik tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Ada tuan-tuan ada kesempatan dapatkan Quran qiyam yang besar ni, boleh kita di imam sembahyang di rumah pada waktu malam, tahajud, walaupun tarawih dah berakhir dengan bahagian Ramadan, jadi kita boleh bangun qiyam pada waktu malam, tuan-tuan ni. Marilah kita sembahyang berjemaah dengan anak isi rumah dan tak boleh pergi ke masjid dengan musim Covid ni. Kemudian Allah angkat daripada kita wabak yang sedang berlaku ni, kita kembali dapat ke masjid untuk salat berjemaah. Walaupun para ulama memfatwakan dalam suasana ini kita sembahyang berjemaah di rumah bersama anak isteri pun merupakan sebahagian daripada jemaah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Maka dapatkan Quran ni tuan-tuan, hadis Hazan Travel. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat mengetuai sembahyang berjemaah di rumah. Anak-anak lelaki pun boleh latih mereka bangunkan semangat kepimpinan mereka dengan jadi imam sembahyang kita di rumah. Para ulama telah memfatwakan, contohnya dalam Majmu' oleh Imam Nawawi, bahawasanya harus untuk membaca daripada Quran yang terbuka seperti ini, sembahyang kita termasuk sembahyang fardu. Kerana pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, Nabi tidak ada di Madinah, sahabat datang ziarahi Aisyah radhiyallahu anha, tiba waktu sembahyang, maka Aisyah radhiyallahu anha menyuruh menjadi imam, dia mengatakan dia tidak menghafal Quran, maka dia membaca daripada Quran yang terbuka, mushaf yang terbuka. Daripada riwayat ini kata Imam Nawawi membuktikan harusnya sembahyang dengan baca Al-Quran andai kita tidak menghafaz Quran. Baik tuan, terima kasih setakat saja dulu. Jangan lupa kami di Zan Travel mengendalikan ibadah kurban untuk tuan-tuan di Yaman, di Syria, di Sudan dan juga di Mekah. Hubungilah Zan Travel untuk
untuk reserve, untuk melakukan ibadah kurban yang tinggal tak berapa hari saja lagi. Kami akan buatkan untuk tuan-tuan. Maklumlah pada musim ni kita mengalami kesukaran untuk berkorban di tempat masing-masing, keterbatasan pergerakan dan sebagainya. Ayuh kita lakukan di negara-negara yang lain. Di Yaman boleh, di Mekah boleh, di Sudan, di Syria. InsyaAllah kami akan uruskan korban tuan-tuan, amanah kami. Dan anak-anak kita yang berada di surau yang panjang ni, jangan lupa dapatkan buku-buku daripada www.telagabiru.com.my. Ada berbagai-bagai buku yang telah kami terbitkan. Bukan saja pendidikan Islam dan bahasa Arab, malahan geografi, sains, maths, maths, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semuanya ada daripada 1 sampai tingkatan 5. Jadi tuan-tuan jangan keberatan, tolonglah ziarah www.telagabiru.com.my untuk buat pesanan buku-buku, kami hantar ke rumah. Setakat saja dulu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa panjangkan video ni kepada tuan-tuan yang lain, daripadanya ada manfaat. Moga menjadi jariah kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Siti Noyati. Terima kasih Sauda, Alexia. Terima kasih Nurmala Ahmad. Terima kasih Roslah Tazma, Rohana Mailah. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita akhiri dengan tasbih kafarah Zul As Ma'arifah. Terima kasih Azizan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Tahassanna bi zil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Isrif anal aza, isrif anal aza, isrif anal aza, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min zawal ni'matik wa tahwili afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan-tuan nak melakukan korban untuk tuan-tuan, keluarga dan mereka yang telah pergi, moga Allah terima. Cuma kami maklum tuan, waktu untuk melakukan ibadah korban ni untuk kami tutup penyertaan dah tinggal tak lama dah. Jadi anda tuan-tuan berminat, jangan bertangguh-tangguh lagi, segeralah menghubungi Zazan Travel kerana kami pun ada waktu yang terhad untuk berhubung dengan pihak operasi penyembelihan ini. Tempat-tempat seperti Mekah contohnya, takut mereka tutup nanti dengan segera tuan. Jadi jangan berlengah, tolong segerakan. Jangan last minute, nanti kami akan kabut nak uruskan tuan-tuan. Jadi bagi mereka yang melakukan ibadah korban, tolong segera hubungi Zahran Travel untuk tempat-tempat yang telah kami nyatakan itu. Jangan lupa dapatkan birkah Batu Sauda juga sebagai rawatan kita, perlindungan kita dengan izin Allah, seperti menepati sabda Nabi SAW, rawatan pada semua penyakit dan kematian. Dapatkan pada Zahran Travel. Sekarang kami ada promosi hadiah, dapat kitab, korma dan sebagainya. Dapatkan daripada Zahran Travel, birkah Habatus Sauda. Sekian tuan, jumpa lagi. Atrukukum tahta riayatillah ya hifzih. Saya tinggalkan tuan bawah jagaan kasih sayang Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.